Okay, kalau nak sembang pasal filem disturbing kan, umumnya biasanya orang akan kategorikan filem disturbing ni sebagai filem yang gore, ataupun filem yang ekstrim, ataupun filem yang brutal gila tak ingat planet punya. Biasanya orang akan kategorikan filem-filem macam tu sebagai filem yang disturbing. Betul lah tu. Cuma konsep keluasan penilaian disturbing ni sebenarnya lebih luas. Sebab contoh kalau kita search dekat Google dan kita search list-list filem disturbing dalam dunia ni, kita akan nampak list-list filem tu yang diberikan kadang berbeza dengan list-list yang lain. Kadang-kadang kita akan tengok ada filem-filem yang tak gore pun tapi masuk di dalam list. Contoh kan, ada filem yang dia mengambil tema surreal ataupun terlalu bereksperimentasi sampai membuatkan penontonnya sakit kepala. Itu pun kadang-kadang orang boleh kategorikan disturbing. Ataupun filem yang memang dah sah-sah mengambil tema yang sangat-sangat menjijikkan. Contoh mengambil tema nekrofilia ataupun koprofagia ataupun pedofilia. Itu pun memang dah sah-sah masuk dalam list walaupun ianya tak melibatkan adegan-adegan yang gore. Tapi ada juga jenis filem yang disenaraikan tu, filem-filem yang dilihat sangat-sangat menyentuh sensitiviti agama ataupun sensitiviti kenegaraan. Itu pun kadang-kadang orang listkan juga dalam senarai filem-filem disturbing. Senang cerita, selagi filem tu mampu membuatkan penonton dia rasa terganggu, rasa tak selesa nak menontonnya, ianya layak untuk dikategorikan disturbing dan ianya bergantung dan terpulang kepada tahap penerimaan seseorang penonton tu juga. Soalan dia selalu, kenapa ada filem yang disturbing? Tak boleh ke filem dibuat elok-elok? Nak disturbing sangat ni dah, kenapa? Okey, salah satu sebabnya lah, secara umumnya aku rasa kan benda ni sebagai salah satu cabang keluasan seni. Bermakna setiap pengarah ni dia ada vision dia, dia ada cara dia, dia ada gaya dia nak mempersembahkan filem dia tu. Sebab suatu benda yang kita faham, asasnya kerja pengarah ni dia adalah nak memindahkan rasa cerita tu kepada penonton dia. Dengan menggunakan paparan yang disturbing tu, mungkin cerita yang dia nak sampaikan tu akan sampai rasa dia kepada penonton. Okey, contoh mudah lah kan, filem Human Centipede. Okey, filem Human Centipede ni kalau search kat Google memang akan tersenarai dalam senarai filem-filem yang disturbing lah dalam dunia ni kan. Memang filem yang top ni lah kalau filem disturbing ni. Filem tu dia mengambil asas idea yang agak gila, iaitu seorang doktor yang dah psycho dan dia ada vision, dia nak menyambung manusia menjadi macam lipan. Okey, idea tu pun dah memang ekstrim gila dah. Dah memang idea tu dah gila dah. So, kalau idea tu nak dipersembahkan hanya dengan ucapan dialog ataupun cuma dengan scene-scene yang agak-agak kelabu dan fade out ke, ataupun nak dipersembahkan cuma dengan scene darah kat dinding lepas tu ada orang menjerit ke, mungkin rasa psycho, rasa gila idea tu tak akan sampai. Jadi, pengarah dia Tom Six ni menzahirkan ataupun memfizikalkan manusia yang dah disambung tu kepada penonton dia supaya penonton dapat rasakan bahawa doktor ni adalah sangat-sangat keji, sangat-sangat psycho dan sangat-sangat gila. Antara sebab lain jugalah kan, kadang-kadang ada pengarah yang dia suka nak bereksperimentasi dengan idea dia, ataupun ada juga pengarah yang nak menyampaikan sesuatu melalui cara sinikal ataupun cara kritikan. Apa yang dirasakan kritikan tu mampu disampaikan. Dan ada juga jenis pengarah yang sangat-sangat sukakan bermain dengan efek. So contohlah, di efek bagus kan dalam dia buat efek bagus tetak-tetak kepala orang supaya boleh nampak real kan, dan benda tu suka diulang tayang kepada penonton untuk nak menunjukkan bahawa dia mempunyai skill dalam bidang tu.